Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Najiha dalam subjek Lughatul Quran Lisanah As-Saniyah. Okey, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, jadi semua dah selesai baca doa. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada sebelum ini. Okey, sebelum ni kita telah belajar topik yang pertama, iaitu al-adawatut dirasiyah. Apa maksudnya? Alat tulis. Okey, jadi pada hari ini kita masih dalam topik yang sama, iaitu al-adawatut dirasiyah, alat-alat tulis. Okey, untuk kelas yang sebelum ini, Ustazah telah ajar dekat awak 9 nama alat-alat tulis dalam bahasa Arab. Okey, Ustazah harap awak semua dah hafal ataupun cuba ingat dalam kepala apa nama-nama alat tulis tersebut dalam perkataan bahasa Arab. Boleh? Okey. Baiklah, jadi sebagai ulangan secara ringkas, Ustazah nak sebutkan lagi sekali 9 nama alat tulis yang telah kita belajar. Okey, antaranya yang pertama, qalamun, pen. Okey, yang kedua perkataan kurrasatun, buku tulis. Okey, dan yang ketiga perkataan apa? Mistaratun, pembaris. Summa ba'da dhalik mimsahatun. Apa maksudnya? Pemadam. Okey, kemudian perkataan saburatun. Apa maksudnya? Papan tulis. Okey, kemudian perkataan tobashir. Maksudnya kapur tulis. Summa, kemudian maktabun, meja. Kemudian kursiyun. Maksudnya apa? Kerusi. Dan akhir sekali haqibatun, yang bermaksud beg. Okey, baik. Jadi dekat situ kita telah belajar 9 nama alat-alat tulis. Alat-alat bersekolahan, al-adawatut dirasiyah. Okey. Jadi, pada hari ini Ustazah nak sambung pada muka surat Iftah as-Safhah ar-Rabi'ah. Sila buka muka surat yang keempat. Okey, buka muka surat yang keempat. Okey, hari ini kita akan baca. Ustazah nak awak dekat rumah sama-sama ikut macam Ustazah baca, boleh? Okey. Haza kursiyun. Haza kursiyun, yang bermaksud ini kerusi. Haza membawa maksud ini, kursiyun bermaksud kerusi. Okey. Yang kedua, hazihi haqibatun. Hazihi haqibatun, ini beg. Okey. Summa indi qalamun. Indi qalamun, maksudnya indi bermaksud saya ada. Qalamun bermaksud pen. Kemudian fil fasli maktabun. Fil fasli maktabun. Fil fasli bermaksud di dalam kelas itu. Maktabun, ada apa? Meja. Di dalam kelas itu ada meja. Okey. Dan yang terakhir, alal maktab kurrasatun. Alal maktab kurrasatun, yang bermaksud di atas meja itu ada buku tulis. Kurrasatun bermaksud buku tulis. Okey, faham? Okey, kemudian sila lihat Safhah al-Khamisah, muka surat yang kelima pun sama kita baca. Ada perkataan apa dekat situ? Haza qalamun. Hazihi kurrasatun. Hazihi mistaratun. Hazihi mimsahatun. Hazihi saburatun. Okey. Jadi, awak nampak tak perkataan-perkataan yang kita telah belajar banyak kali dah ulang. Ada perkataan qalamun, saburatun, lagi maktabun, kursiyun. Okey, jadi apa perkataan baru yang awak nampak untuk hari ini?
Okey, jadi pada hari ini ada perkataan tambahan baru. Ada istilah haza dan istilah hazihi. Okey, dua-dua bermaksud ini. Tetapi dalam bahasa Arab, haza dan hazihi ada kegunaan yang berbeza. Jadi masa bila kita nak guna perkataan haza dan masa bila pula kita nak guna perkataan hazihi. Okey, baik. Jadi tolong dengar betul-betul Ustazah terangkan. Okey, untuk perkataan haza, haza adalah untuk kegunaan muzakkar, kalimah yang bersifat muzakkar. Dan hazihi, kegunaannya adalah untuk perkataan yang bersifat muannas. Okey, jadi macam mana kita nak tahu sifat muzakkar dan sifat muannas? Okey, dengar ya betul-betul. Sifat muzakkar, kita boleh lihat perkataan tersebut tidak berakhir dengan ta marbutah. Tidak berakhir dengan ta marbutah. Contoh, baitun. Nampak tak perkataan baitun belakang dia ada tak ta marbutah? Tak ada. Okey, kemudian ada perkataan apa lagi? Abun. Ada tak ta marbutah di belakang? Pun tak ada. Jadi perkataan baitun, abun itu dikira sifat muzakkar. Jadi kalau kita nak cakap ini rumah, kita kena guna haza. Kita tak boleh guna hazihi. Faham? Sebab baitun istilah bersifat muzakkar. Jadi dia kena guna haza. Kerana haza untuk perkataan yang sifatnya muzakkar. Faham? Jadi yang betul ialah haza baitun. Haza baitun. Okey. Itu untuk perkataan haza. Jadi apa pula untuk perkataan hazihi? Hazihi adalah kegunaannya untuk perkataan yang bersifat muannas. Okey, macam mana kita nak kenal perkataan yang mengandungi sifat muannas? Yang pertama, perkataan tersebut mesti mengandungi ta marbutah di akhir kalimah. Perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Yang kedua, perkataan yang berakhir dengan alif hamzah. Alif hamzah kat situ. Nampak tak ada bentuk alif hamzah? Okey. Dan yang ketiga, perkataan yang berakhir dengan alif maksurah. Alif maksurah. Okey, contoh perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Contoh apa ya? Talibatun. Talibatun. Okey, bermaksud seorang pelajar perempuan. Tengok, berakhir dengan perkataan berakhir dengan huruf ta marbutah. Kemudian berakhir dengan alif hamzah pula, hamra. Nampak tak bentuk perkataan tu? Akhirnya dengan alif hamzah. Jadi itu bersifat muannas. Kita kena guna perkataan hazihi. Hazihi hamra. Hazihi talibatun. Dan apa pula contoh perkataan yang berakhir dengan alif maksurah? Contoh, salwa. Orang yang nama salwa kan, ejaan berakhir dengan alif maksurah. Jadi itu pun sifat muannas dalam perkataan tersebut. Okey, jadi pada hari ini kita telah belajar. Okey, awak boleh tengok muka surat 5 yang atas tu. Haza qalamun. Tengok kenapa dia guna perkataan haza? Sebab perkataan selepasnya qalamun tidak berakhir dengan ta marbutah. Jadi dia perlu menggunakan istilah haza. Faham? Okey. Yang kedua, hazihi kurrasatun. Hazihi kurrasatun. Okey, kenapa dia guna hazihi? Kerana perkataan kurrasah berakhir dengan huruf ta marbutah. Okey, jadi dia kena guna hazihi. Faham? Okey. Itu secara asas, secara ringkas Ustazah boleh terangkan dekat awak. Okey, jadi kita terus lihat pada muka surat yang kelima. Ustazah nak awak tengok yang gambar dekat bawah tu. Ada gambar pembaris, papan tulis. Okey, kalau soalan orang tanya, ma hazihi? Hazihi, kita nak jawab apa? Hazihi mistaratun. Hazihi mistaratun. Kita guna hazihi sebab mistaratun berakhir dengan ta marbutah. Faham? Okey, kemudian ma hazihi? Hazihi saburatun. Ini papan tulis. Okey, kemudian untuk dekat dalam buku ni dia ada salah. Dia tulis dekat situ mahazihi. Yang betulnya ialah mahaza. Okey, itu salah jadi jangan ikut. Okey, yang betul pula mahaza. Mahaza haza tabashir. Kita kena guna haza sebab tabashir
Dalam perkataan tawbashir tidak berakhir dengan ta marbutah. Jadi dia bersifat muzakkar. Okey. Jadi kena guna istilah haza. Dan seterusnya, ma haza. Apakah ini? Jawapannya haza qalamun. Haza qalamun. Dan akhir sekali, ma haza. Haza maktabun. Haza maktabun. Okey, jadi itu adalah antara contoh soalan orang tanya apakah ini, dan macam mana pula kita nak jawab. Kita kena sebut balik perkataan haza ataupun perkataan hazihi. Faham? Jadi Ustazah rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap awak semua boleh faham dengan penjelasan Ustazah. Jika tak faham, boleh rujuk Ustazah tanya. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ila liqa.